على أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا وأساتذتنا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الروح المرحوم حبي حسن بن أحمد العطاس، أصوله وفروعه ومن انتسب إليه أجمعين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحمده حمد من صبر على مر القضاء، وأشكره شكر من رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. معاشر المسلمين حماكم الله. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat kita menyambung lagi majlis ta'lim kita ini seperti mana biasa. Sambungan pelajaran kita yang telah lalu di muka surat 62. Tambihun. Tambih makna berjaga-jaga, berwaspada. Barangkali ada di dalam kandungan tambih itu perkara-perkara yang besar-besar yang penting kita mengambil tahu. Wahai segala saudara yang muslimin, termasuklah muslimat juga ya, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengetahui akan dalil mukhalafah. Dalil mukhalafah, nak mengetahui dalil mukhalafah. Jadi bila dalil mukhalafah itu, terpaksalah kita balik ke pangkal dulu ya. Dalil mukhalafah, bersungguh-sungguh mengetahui akan dalil mukhalafah. Mukhalafah yang dikatakan mukhalafah itu ta'ala al-hawadis tu ya. Itu dia dalil dia, apa dia? Yang ada pada situ. Apa sebab? Kerana dengannya lah boleh menolakkan sebesar-besar fitnah. Fitnah dunia dan fitnah akhirat. Maknanya kalau kita tak tahu akan dalil mukhalafah, sukarlah sedikit nak menolak akan fitnah-fitnah dunia dan akhirat tu. Mukhalafah bukan hanya setakat untuk mengetahui akan bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu saja, tapi apa-apa juga yang difahamkan Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala bertashbih dan sebagainya, itu termasuk contoh-contoh yang perlu kita pastikan. Jadi orang-orang yang berpahaman sedemikian ada. Macam mana yang kita tahu? Qala al-muhaddits Az-Zubaydi dalam kitab Syarah Al-Ihya yang mengatakan bahawa perkataan Allahu fi kulli makan, umpamanya lah, contoh saja mukhalafah tadi. Allah fi kulli makan, maknanya Allah Ta'ala ada di tiap-tiap tempat. Jadi kalau sekiranya maknanya begitu saja, tidak ditakwilkan, tak dipalingkan ke lain, apa dia ke lain tu? Kita mesti palingkan, sekurang-kurang dikatakan inna ilmallah fi kulli makan.
Ini dikatakan bahawa ilmu Allah Ta'ala tu, ilmu Allah Ta'ala ada pada tiap-tiap makan, tiap-tiap tempat. Atau boleh juga dikatakan Allah alimun bi kulli syai' fi kulli makan. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu pada tiap-tiap tempat. Kita palingkan begitu maknanya. Jadi apabila dipalingkan begitu, taklah kita mengatakan ada tasbih, ada menyerupai dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kalau sifat makhluk ini katanya, faman wasafahu ta'ala bil jismiyah dhalla wa adall. Sesiapa yang juga bersifat menyifatkan Allah Ta'ala itu dengan jisim, dengan beranggota badan, jisim yang layak bagi Allah umpamanya, maka itu satu kesesatan yang nyata dan menyesatkan orang lain. Jadi sudah barang tentu tak boleh dikatakan demikian. Itu yang dikatakan tadi. Dia kata hendaklah kita sungguh-sungguh tahu, balik semula ke pangkal, tengok dalam sifat mukhalafah tu ta'ala lil hawadis, apa dia. Jadi perkara itu penting. Kalau tak tahu dalil untuk mukhalafah, sukarlah sikit. Jadi seolah-olah ada yang mengatakan Allah Ta'ala ada anggota, Allah Ta'ala ada tempat, Allah Ta'ala ada diam di atas kursi dan sebagainya. Itu semua, itu perkara yang tak mukhalafah, kan? Macam mana yang dikatakan Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa dalam ayat Quran, kan? Allah bersifat Ar-Rahman di atas atas arasy istawa. Ini contoh ya. Istawa dengan makna apa? Itu sebab ada setengah memaknakan istawa itu bersemayam. Tak boleh. Takkan Allah Ta'ala bersemayam pula walaupun di atas arasy. Bersemayam itu maknanya bertempat. Kita tak beriktikad Maha Suci Allah daripada bertempat. Walaupun dikatakan tempat yang layak bagi Allah pun tak boleh juga. Itu istawa tadi. Maka sebab itu ayat-ayat mutasyabihat seumpama ini perlu diketahui dengan baik-baik dan sebagainya, fahami dengan sebaik-baik dan sebagainya. Ingatlah ya. Jadi nak menolakkan tadi sebab fitnah ni banyak. Fitnah diujikan umum. Sama ada fitnah dalam ilmu akidah dan sebagainya. Fitnah dalam akidah ni yang bahaya. Membahaya kerana ia membawa kepada kerosakan akidah. Ia merosakkan kepada sesat yang nyata. Soal akidah sekarang banyak sangat pahaman-pahaman yang seumpama itu. Jadi datang fitnah tadi. Walaupun kita tahu fitnah tu apa dia. Sekarang ni Allahu akbar, auzubillah ya. Akhir-akhir zaman macam-macam fitnah yang disibarkan. Mudah sangat nak menyebarkan fitnah sekarang ni. Bukan dengan mulut tetapi dengan alat. Alat-alat kita sebarkan dengan WhatsApp dan sebagainya, dengan telefon bimbit dan sebagainya. Itu fitnah. Lagi teruk dahsyat sekarang. Allah, takut kita memastikan nak gunakan alat tu pun tak boleh. Takut ada dalam alat yang kita pegang, yang kita gunakan itu fitnah orang. Dalam ayat Al-Quran ada mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Sampai situ tu Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Baqarah ayat 191. Ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada perbunuhan. Ya. Kalau bunuh tu barangkali boleh jadi mati seorang dua, bunuh. Tapi kalau fitnah habis satu kampung ke, satu mukim ke, dengan fitnah. Seorang saja fitnah buat fitnah itu mulut, ditaburkan, disebarkan fitnah-fitnah itu. Jadi fitnah ke dalam ayat ini dikatakan syirik, menyekutukan Allah. Syirik yang tersembunyi ke, syirik yang nyata ke, syirik dengan perkataan, syirik dengan perbuatan,
Allahu Akbar. Sekarang ni macam-macam berlaku ya. Orang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pasal-pasal dibahas, dibincang sampai ke mahkamah dibawa. Memperbahaskan lafzul jalalah Allah. Kenapa begitu sekali? Tak boleh dibahaskan. Inilah dia gejala-gejala ya. Perbahasan tentang lafzul jalalah Allah. Boleh pakai, tak boleh pakai oleh orang bukan Islam. Ada setengah kata boleh pakai, setengah kata tak boleh pakai. Ini semua fitnah ni. Orang-orang yang menabur fitnah itu. Tak pasal-pasal Islam dah berkelahi pula. Juga bermakna fitnah itu orang kafir menindas orang-orang Islam. Kalau berlakulah ada. Orang kafir menyekat kebebasan menjalankan agamanya kita. Itu. Dia umum, secara yang umum fitnah tadi ialah ujian, gangguan, hasutan, kekacauan semua sekali. Terutamanya hasutan dalam bahagian akidah. Itu yang berbahaya. Kita tak usah kaitkan dengan politik dan sebagainya. Dan segi pahaman agama banyak sangat yang boleh merosakkan. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memberi ketahu fitnah tadi ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallaha 'indahu ajrun 'azim. Dalam surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu adalah hanya menjadi ujian. Fitnah dengan makna ujian. Harta kita. Ada orang tak sukakan harta. Ya, ini semua daki dunia itu. Tak usah aja gitu. Harta pemberian Allah. Kita terima, kita jaga, kita pelihara harta benda sebagai nikmat Allah, gunakan kepada landasan yang Allah redha. Tak apalah. Banyak harta, banyak bersedekah. Banyak harta, banyak buat amal kebajikan. Banyak harta, banyak menderma, buat masjid dan buat surau, buat sekolah dan sebagainya. Itu harta guna. Allahu Akbar. Ada sahabat kita kan, tak usah cakap nama lah. Selalu tuan-tuan dengar cerita, pergi tempat-tempat orang yang miskin, orang yang tak ada benda ni, beri duit. Beri duit. Dia banyak harta. Katanya lah, bersekut maklumat, satu hari income dia 500,000. Satu hari. Dia berniaga. Jadi dia pergi. Sampai keluar negara pun dia pergi juga. Allah, saya tak sanggup. Tak sanggup betul tengok. Muda orang kan tak usah sebut nama lah dia pergi. Ini semua sekali dikatakan tadi harta. Pasal harta ada. Selain daripada kita mengeluarkan zakat, selain daripada kita bersedekah, kita berilah. Bawa duit itu. Setiap hari Jumaat ada sahabat saya yang bekerja kat Madinah. Dia bekerja dengan saudagar Arab percaya kepada dia. Tiap-tiap hari Jumaat disiapkan jubah dia tu, ada 5-6 kocek, 5,000 rial tiap-tiap minggu. So kocek ini 10 rial, kocek ini 100 rial, kocek ini 50 rial dan sebagainya. Jadi bila cukup masa nak pergi masjid hari Jumaat, dia ambil jubah tu bawa masjid pakai. Di masjid jumpa orang miskin, dia bagi. Tengok ya. Kalau seminggu 5,000, kalau sebulan 4 minggu 20,000. Itu dah dia di antara yang tadi. Walaupun dikatakan fitnah, betul ujian Allah. Allah uji, tengok. Allah berikan harta banyak macam mana? Sombong, bongkak, blokir sebagainya. Tak boleh lah kan. Ini amanah Allah. Allah beri, buatlah perkara kebajikan. Itu yang dikatakan tadi. Innama amwalukum, harta kamu fitnah. Wa auladukum, dan anak-anak fitnah juga. Habis kalau anak-anak fitnah, tak usah ada anak lain. Bukan. Dah tahu itu ujian.
Tadi harta ujian kan, tak berharta tak boleh. Ada anak ujian, berikan pendidikan, nafkah yang cukup. Beri didikan agama anak-anak kita, berikan didikan akhlak yang baik, kan. Berikan kasih sayang anak-anak kita, jangan dibiarkan begitu saja. Itu gunanya. Walaupun dia katakan fitnah tadi, ujian, tak apalah, kita menerima ujian Allah dengan penuh kesabaran. Kesemuanya itu dan semua apa? Semuanya yang kita tadi nak mengelakkan fitnah tadi, asalkan pada harta fitnah, pada anak-anak fitnah, ada ilmu lah. Kalau ilmu tak ada, macam mana nak mengelakkan, nak cover balik supaya harta tak jadi fitnah, supaya anak tak jadi fitnah? Ilmu. Bukan sebab itu, ilmu mesti ada juga. Ilmu ni satu daripada tunjuk ajar, ilmu panduan. Kalau ilmu tak ada, Allahu ya. Sebab itulah disuruh belajar ilmu, wajib, fardu. Talabul ilmi faridatun. Tu ada dari kan, dah biasa dengar hadis-hadis tu. Udah wajib itu, jangan fikir ke lain. Bukan nakkan ilmu tu nak jadi ustaz ke, nak jadi imam ke, nak jadi tok kadi ke, nak tak ada. Bukan kerana itu. Kerana nakkan ilmu tadi, kita mesti ada wajib ada ilmu. Ilmu agama terutamanya, supaya mudah kita melaksanakan tuntutan agama itu. Jadi kita harapkan bahawa kita tahu bahawasanya kewajipan kita ni orang berilmu. Buat, amalkan ilmu. Jadi jangan dibiarkan begitu. Kalau begitu ada ilmu susah pula ya. Mana susah, tak ada ilmu lagi susah. Susah ada ilmu tak apa. Kerana kita nak mengamalkan ilmu tu, nak memperbanyakkan pahala-pahala kita, amal ibadah kita. Kalau tidak nanti kita kata tak ada ilmu, senang kata dia. Aku tak boleh nak semayang, tak ada ilmu. Mana boleh? Berusaha lagi teruk. Kenapa tak belajar? Kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa tak belajar? Tak tahu, belajarlah. Kan? Itu di antaranya yang kita pastikan bahawa segala-galanya itu mesti nak ada ilmu mengelakkan daripada perkara yang dikatakan tadi, fitnah. Itu fitnah di dunia. Banyak fitnah dunia besar-besar, nanti akan diberitahu insya-Allah. Maka sebab itu kita hidup ini, mau tak mau kena mengharungi apa-apa ujian Allah Subhanahu. Sekarang kita dalam ujian Allah, tak apa. Dengan sifat sabar, dengan sifat kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada wabak-wabak dan sebagainya, kita buat apa juga yang perlu. Pantang larang ada, tak apalah, ikhtiar. Bukan dia kata biar dia gitu. Allah Ta'ala nak hidup, nak mati, itu soal lain. Jangan. Jadi ikhtiar tu ada. Kullu da'in dawa, tiap penyakit itu ada ubat. Ikhtiarlah ubatnya. Tapi bukan ubat yang menyembuh. Allah Ta'ala yang menyembuh. Itu ikhtiar kita. Bukan sebab itu kita pastikan bahawasanya segala-galanya itu mestilah kita membuat waspada. Sekarang ni kata Tok Pengarang ini, sekarang masa dia lah ya. Fitnah di dunia ini dan fitnah akhirat. Nanti akan beritahu lah ya. Fitnah akhirat lagi teruk. Dan segala syubhah, benda yang sama-sama yang didatangkan oleh orang-orang yang sesat. Orang yang sesat. Orang yang tak faham agama, yang tak tahu agama, yang tak ada pelajaran agama, tetapi menyebar ajaran agama Islam. Sesat. Dia menyesatkan orang. Tapi ada juga orang percaya kan. Kalau dah mengaku dia menerima wahyu, dia Allah Ta'ala lantik dia, Allah Ta'ala mengurniakan dia, tak wajib dah semayang, macam mana ya Allah Muhammadur Rasulullah itu. Jadi orang-orang yang sesat ini, so barang tentu kalau kita tak tahu bagaimana menolak orang yang sesat,
Kesesatan itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Kita boleh terima, kita boleh percaya. Dia punya sandaran-sandaran. Jadi mereka ini tak habis-habis. Selagi belum sampai hari kiamat, itulah dia. Kenapa tak habis? Kerana dia bantu oleh syaitan, iblis. Sampai ke peringkat turunnya Dajjal. Dajjal. Itu lagi teruk. Jadi fitnah tadi. Tak habis-habis ya. Maka kita sewajarnya lah pastikan kita ini orang yang perlu untuk menjadikan benteng akidah kita, dan jangan kita biarkan di mana-mana majlis ilmu kita berada. Selain daripada kita mendapatkan pahala, kita nakkan keselamatan, mengetahui kan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan fitnah tadi, surah barang tentu, dalil mukhalafah jangan lupa. Waqad qama ijma' as-salaf wal khalaf ala anna man i'taqada anna Allah Ta'ala fi jihatin fa huwa kafirun. Kata ulama salaf dan ulama khalaf, orang yang beriktikad bahawa Allah Ta'ala ada di pihak-pihak yang tertentu, ada di pihak atas, ada di pihak bawah, itu majlis, maka orang ini kafir, kata ulama salaf dan khalaf. Kadang-kadang itu pengaruh. Kita minta, kita berdoa menadah tangan ke atas, ke langit. Apa sebab kita menadah ke langit? Adakah Allah Ta'ala ada di langit? Itu nak faham betul-betul. Jadi kalau Allah Ta'ala ada di atas langit, itu berpihak di pihak atas. Habis kita menadah tangan begitu. Bukan maknanya langit itu Allah Ta'ala berada, tapi langit itu dikatakan kiblat bagi doa. Kiblat doa, langit. Kan? Kiblat semayang, Baitullah. Itu ada kan. Maka sebab itu kita menadah tangan langit. Minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah yang tak terhingga. Doa kita tadi. Itu di antaranya sebab dikatakan bahawasanya laisa li anna Allah Ta'ala sakinun fiha, bukan Allah Ta'ala diam di atas langit, tak. Jadi oleh sebab itu wala hala fiha di anna as-sama mahbatul barakat wal khairat, kerana langit adalah tempat turunnya barakat, tempat turunnya segala kebajikan, dan tempat diamnya malaikat-malaikat. Malaikat diam di langit, itu tak apalah. Kan langit, sama. Dan bumi pula tempat diamnya manusia dan jin. Jadi kita menadah tangan ke langit ialah kerana memohon nikmat dan barakah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala yang Maha Pemurah. Jadi diturunkan rahmat ke bumi. Kan ada malaikat rahmat bawa ke bumi. Kita pun menadah tangan, kita minta Allah Ta'ala beri. Itu di antaranya yang kita katakan bahawasanya menadah tangan tadi. Bukan makna Allah Ta'ala ada di atas langit, tak. Kena faham baik-baik. Baik berdoa walaupun kita tak angkat tangan, boleh, tak ada masalah. Baca doa, mulut baca tapi tangan tak angkat, tak mengapa. Cuma dari segi adab doa sajalah. Adab doa, kita mohon, minta kepada Allah Ta'ala kan. Ada dia punya merupa bentuk berkehendak tu ada. Tangan kita angkat, muka kita tunduk, mulut kita menyebut, hati kita khusyuk memahamkan doa yang kita baca. Bukan baca-baca saja. Itu di antaranya adab. Bukan syarat Allah Ta'ala nak mengkabulkan doa, tak, bukan begitu. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah yang memohon berhajat kepada sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala, ada caranya, adabnya ada.
Sudah barang tentu dengan kekhusyukan itu, pahala pun dapat, hajat pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pun yang terlebih besar fitnah pada dunia, dia terangkan maka iaitu Dajjal. Dajjal ni apa? Dia akan terangkanlah ya. Kita biasa dengar Dajjal. Ini akan dia terangkan siapa yang dikatakan Dajjal, macam mana rupa Dajjal. Kerana ia Dajjal mendakwa akan ketuhanan. Yang paling teruk sekali dakwa Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kita dah tahu ada selain daripada Dajjal dan mengaku Tuhan, iaitu Firaun. Siang-siang dah kita tahu kan, Firaun itu mengaku dia Tuhan. Itu yang telah ada. Yang akan ada datang ni Dajjal pula cuba mengganggu kita. Maka ialah seorang yang muda, Dajjal tadi, orang muda yang tiada janggutnya. Janggut tak ada. Dan ada baginya misai. Janggut ada, janggut tak ada, misai ada. Orang muda ni. Dan buta matanya sebelah. Di sebelah aja. Kata setengah mata kiri yang buta tu. Dan kata setengah tiada tertentu mata yang kiri yang buta itu. Kerana berganti-ganti yang buta itu. Sekejap kiri, sekejap kanan, pada satu waktu. Pada satu waktu buta pada sebelah kiri, dan pada waktu yang lain pula buta sebelah kanan. Itu Dajjal. Allahu Akbar. Na'udzubillah, janganlah. Dajjal yang tak masuk negeri Makkah dan Madinah. Itu dia tak masuk. Maknanya siapa yang berada di sana tu selamatlah daripada Dajjal. Kemudian maka matanya itu sangat timbul bijinya. Mata walaupun dia sebutir, tapi timbul. Biji mata tu timbul seperti buah inab, buah anggur. Maka tiada ada bandingan seperti demikian mata itu. Lagi timbun, tubuhnya tembun, gemuk. Orang muda tadi ni, muda. Dan tingginya 80 hasta. Dajjal 80 hasta tuan-tuan, tinggi. 80 hasta. Dan lebar antara dua belikatnya itu 30 hasta. Allahu Akbar. Dan panjang dahinya 2 hasta. Masya Allah. Dan ada baginya tanduk, tanduk panah pada kepalanya. Tanduk senanglah nak kenal kan, tapi tak usah berjumpa lah dengan dia. Buat apa, kenal tak kenal lain cerita. Maka keluar daripadanya beberapa ular, dan rambut kepalanya itu seperti cabang kayu, dan panjang tangannya sebelah daripada yang satunya mencapai ia akan awan. Tinggi dengan tangannya, dan mengambil ikan ia di pintu di laut, boleh tangkap ikan, dan dibakarnya kepada matahari ikan tadi, dan berjalan ia dalam laut hingga tumitnya juga. Tengok dan keluar ia daripada negeri Kharasan, tempat Imam Bukhari tu, dan berteriak ia 3 kali, mendengarkan dia oleh ahli-ahli di sebelah matahari. Matahari naik dan sebelah matahari jatuh, sampai ke sana dengar suara dia. Dan dilipat akan bumi baginya, yakni disingkatkan bumi itu baginya hingga beberapa jauh sekalipun. Jadi dekat. Dapat ia berjalan dengan 1 saat umpamanya. Dan ada baginya seekor himar yang terpotong ekornya, putih warnanya,
Dan antara 2 telinga himar itu 40 hasta. Himar pun besar juga. Dan kata qil, ada pendapat yang lain, 70 hasta himar tadi. Dan dapat bernaung di bawah salah satu daripada 2 telinga himar tadi 70 orang. Allah. Dan satu langkahnya itu perjalanan 3 hari. Masya Allah. Maka diletak atas belakangnya itu mimbar daripada tembaga belakang himar tadi. Maka duduk ia di atasnya Dajjal tadi, dan mengikut akan dia beberapa jamaah. Ada pula kumpulan-kumpulan ikut daripada jin dan daripada manusia yang mempunyai permainan yang sia-sia sekalian. Dan dipukul akan gendang di hadapannya, menandakan dia tu, Dajjal tu ada. Mana dia bunyi, maka tiada mendengar akan demikian itu oleh seorang melainkan mengikut akan dia. Tiap-tiap orang yang mendengar akan gendang tadi, maka dia terus ikutkan Dajjal, na'udzubillah min zalik. Maka disuruhnya akan awan hujan. Awan ni turun hujan pula tu. Disuruh hujan. Maka hujan ia, dan disuruh sungai mengalir ia kepadanya. Pun begitu juga, maka mengalir sungai. Dan disuruhnya kembali, maka kembali ia kering. Maka jikalau disuruhnya kering, maka keringlah sungai tadi. Dan menyuruh ia akan bumi tumbuh. Maka tumbuh ia dan disuruh keluar bendaraan daripada bumi. Maka keluar bendaraan apa-apa dia lah, tak kisahlah dari sisi bumi tu. Dan lagi sertanya beberapa bukit daripada roti dan makanan. Allah, dibawa tu Dajjal ni nak mempengaruhi manusia supaya ikut dia. Ada bawa makanan, ada bawa roti. Dan segala manusia pada waktu itu dalam masyaqqah, dalam kesusahan. Susah. Masyaqqah, susah daripada ketiadaan makanan. Allahu Akbar. Melainkan orang yang mengikut akan dia. Dan sertanya syurga dan neraka. Tengok ya. Dajjal tadi ni, dia berjalan dengan diiringi oleh pengikut-pengikut dia, dan ada gendangnya, dibawa syurga, bawa neraka. Na'udzubillah min zalik. Boleh percaya ke? Maka keduanya itu rupa-rupaan dua, bukan syurga dan neraka yang sebenarnya. Tengok ya, dia tipu macam syurga, macam neraka, tapi bukan sebenarnya. Kerana api neraka itu sungai air tawar, lagi sejuk. Macam mana pula ya? Itu sebablah. Dan mendakwa ia akan ketuhanan. Itu akhirnya begitu. Dia boleh mendakwa dirinya Tuhan. Yang percaya itu ikut. Dan menyeru ia akan manusia kepada beriman. Itu pula dah. Dengan dia, beriman dengan dia, bukan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sertanya dua malaikat. Konon-kononnya ni ada malaikat pula. Salah seorang pada pihak kanan dan yang satu lagi pada pihak kiri, menyerupa oleh keduanya dengan dua nabi. Malaikat tadi. Kata setengah ulama, bahawasanya dua nabi tadi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila berkata Dajjal itu, Tiadakah aku Tuhan kamu? Tanya orang-orang pengikut dia, manusia dan jin tadi. Aku ni bukan Tuhan kamu ke? Aku menghidupkan
dan mematikan. Kata salah seorang daripada keduanya, dusta engkau dan tiada mendengar akan dia oleh seorang daripada manusia melainkan kawannya, yakni melainkan yang mendengarnya malaikat yang satu lagi itu. Maka berkata malaikat yang mendengar itu bagi kawannya itu, mendapat ia benar engkau, maka mendengar oleh manusia akan kata malaikat yang berkata benar engkau, maka menyangka oleh mereka itu bahawasanya membenar ia akan Dajjal. Jadi dia bertanya itu, ada pula malaikat ini menyerupai saja, bukan sebenarnya, mengaku saja begitu ya. Padahal ia membenarkan akan orang yang berkata dusta. Semua itu cakap dusta, pembohong. Dusta engkau, maka orang yang tiada padanya dalil mukhalafah. Tadilah asal, sebab tu disuruh mengetahui akan dalil mukhalafah. Orang yang tiada padanya dalil mukhalafah, mengikrarkan ia baginya dengan ketuhanan. Yang tak ada dalil mukhalafah tu ta'ala al-hawadis itu, nerima, mengaku. Seperti siapa? Seperti golongan-golongan Yahudi dan segala perempuan dan Arab, golongan-golongan Arab yang badui yang tak ada ilmu. Maka berkata ia bagi seorang, adakah aku khabarkan di kau jika aku bangkitkan bagi kamu bapa kamu dan ibu kamu, adakah engkau naik saksi bahawasanya aku Tuhan kamu? Dia boleh cakap begitu. Terjadi tadi, aku akan bangkitkan mak bapak kamu. Jadi adakah dia percaya atau tak percaya? Tengok ya. Kepada siapa? Kepada tadi ni. Kepada Yahudi, kepada perempuan daripada golongan-golongan Arab-Arab yang badui yang tak ada ilmu. Maka berkata mereka itu, bahkan maka rupa oleh dua syaitan pada rupa bapaknya dan ibunya. Syaitan menyerupai rupa bapak dia dan rupa maknya. Maka berkata keduanya, hai anakku, ikut olehmu akan dia, maka bahawasanya ialah Tuhan kamu. Yang apa? Yang syaitan tadi, syaitan yang menyerupai mak bapak, suruh anaknya ikut, itu Tuhan kamu. Dan orang teguh berpegang dengan dalil mukhalafah, ingkar ia akan ketuhanan. Kalau kita ada mempunyai dalil yang mukhalafah, maka sudah barang pasti tak mau menerima, menolak segala dakwaan-dakwaan itu, pembohong segala-galanya. Kerana bahawasanya ia jisim yang berlaku atasnya oleh barang yang berlaku atas segala jisim, seperti lemah. Kerana bahawasanya lemah ia pada akhir pekerjaannya. Ini tiada dapat daripada menzahirkan sesuatu yang mencaritkan bagi adat. Yang menyalahi adat tak ada. Ialah benda tipu. Perkara yang ditipu tadi, perkara yang dihasut oleh syaitan sebagai semua sekali dusta, macam mana nak menegangkan yang sebenar? Tak ada. Itu dia kelemahannya. Itu siapa yang nak tahu? Ialah golongan orang yang ada dalil mukhalafah. Yang tak ada menerima je. Betul lah, betul. Dan inilah di antaranya guna penting kita mengetahui akan dalil mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Mana apa-apa juga pahaman-pahaman yang boleh membawa kepada menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat yang baharu, perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan yang baharu dan sebagainya. Termasuklah mengatakan Allah ada tempat, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada kaki, Allah sebagainya itu. Hadis termasuklah ya. Bukan sebab itulah kita sewajarnya memahami sebenar-benar akan dalil mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Guna tadi nak menyelamatkan daripada dakwaan Dajjal, na'udzubillah min zalik, yang dibantu oleh syaitan-syaitan dan sebagainya.
Nauzubillah. Ini semua sekali. Sekarang macam mana tuan-tuan? Adakah sekarang belum Dajjal sebenarnya, tapi kuncu orang kata pengikut orang-orang yang menyerupai Dajjal tu ada, kan? Siapa-siapa yang melakukan perkara tadi, perkara yang menyesatkan orang lain, itu antaranya kesan-kesan Dajjal yang akan datang tu. Orang yang mendakwa berbagailah, Allah na'udzubillah min zalik, dakwa dia sebagai nabi yang akhir zaman, dakwa dia sebagai orang yang menerima wahyu dari Allah, mendakwa dirinya itu yang menerima amanah daripada Allah Ta'ala, yang menerima perintah daripada Allah Ta'ala, sampai dia mengaku bahawa dia menerima perintah Allah, tak wajib untuk melaksanakan rukun Islam. Ada. Tak usah pasal bawa lah, ada. Jadi ini semua sekali akhir zaman begitu sekali. Sebab itulah kita nak berjaga-jaga. Sebab tu awal-awal tadi dalam kitab ni dah sebut tambihun. Berjaga-jaga, berwaspada. Berwaspada itu dengan ilmu. Berwaspada itu dengan segala pengetahuan. Berwaspada itu dengan segala bahan-bahan yang boleh kita pertahankan akidah kita. Allahu Akbar. Ni dari mana datang tu? Ini semua sekali berpunca daripada ajaran akidah tauhid. Kalau fiqh tak sampai ke situ, hukum saja. Ajaran tauhid lah yang membawa maklumat-maklumat yang berkaitan dengan akidah tadi. Sebab tu tuan-tuan ya, boleh kali kita ni sampai kepada saat barangkali ada sekali lagi kuliah ilmu kita minggu depan. Lepas tu kita dah sampai kepada puasa Ramadan. Kita bercutilah kerana nak melaksanakan segala ibadah-ibadah berkaitan dengan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak. InsyaAllah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua, dapat kita mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh, dapat pula kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sama-sama kita bermohon, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan permohonan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار عظيم. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات ونسألك الحب الفقراء واليتامى والمساكين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في رشده. اللهم يسر لنا أمورنا وراحة قلوبنا وأبداننا والسلامة وعافية رجلنا ودنيانا وآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.